Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa tabawalahu ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala. Kita dapat hadir dalam majlis ilmu dengan masa yang singkat. Mudah-mudahan sikit sebanyak daripada masa kita untuk ilmu ini, yang penting Allah tambahkan keberkatan dalam hidup kita, keberkatan dalam masa waktu kerja kita, dan keberkatan dalam kehidupan rezeki kita dan sebagainya. Yang penting kita mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan ini menanamkan kecintaan kita kepada majlis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Dan saya cadangkan kita mula munaqashah pengajian kitab Al-Adabul Mufrad, kitab adab yang dikumpulkan hadis-hadisnya oleh Imam Bukhari, ataupun nama asal Imam Bukhari Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari, lebih terkenal dengan Imam Bukhari. Selalu kita dengar hadis dia Imam Bukhari, Imam Bukhari. Ya, yang itu dalam kitab sahih, kitab sahih Bukhari, ialah Imam Bukhari itulah juga orang yang sama. Jadi kitab sahih Bukhari itu mempunyai 7,000 hadis yang sahih, yang tak perlu kita pertikaikan kesahihannya. Adapun Imam Bukhari buat lagi kitab lain. Sebenarnya kitab Imam Bukhari banyak. Antaranya salah satunya kitab ni, Adab Mufrad. Kalau tengok kulitnya macam ni lah, ya, terjemahan yang diterjemahkan oleh Ustaz Muhaddir Haji Jol daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu. Dia ada 2 jilid. Ni jilid pertama, dan yang warna hitam ni hijau, yang warna hitam jilid yang kedua. Jadi Imam Bukhari buat satu tajuk khas tentang adab. Adab-adab, dimulakan dengan adab kepada ibu bapa, adab dengan sanak saudara, hubungan silaturahim dan sebagainya. Dan berterusanlah adab masyarakat, adab persahabatan, adab murid, adab guru, adab kita dengan makhluk Allah yang lain, termasuk binatang sekalipun. Jadi dikumpulkan dalam kitab adabnya. Dia dalam kitab ni tak membicarakan tentang hukum hakam. Sembahyang tak ada dalam ni, bab puasa, zakat, haji semua tak ada dalam ni. Dia hanya bab adab je. Sebab tu dinamakan adab mufrad. Mufrad ni maksudnya semata-mata. Jadi buku ni hanya membicarakan tentang adab semata-mata. Diletakkan hadis dalam kitab ni, taklah kesemua dalam kitab adab mufrad ni semuanya hadis sahih. Macam kitab sahih Bukhari, semuanya hadis sahih. Tak ada langsung hadis hasan, tak ada juga hadis dhaif. Ada pula dalam kitab adab ni Imam Bukhari campur semua. Sebab dia nak bicara tajuk, bukan nak kumpulkan kedudukan hadis, nak bicara tajuk. Bila nak bicara tajuk, Imam Bukhari masukkan juga hadis yang hasan. Satu sahih, yang kedua tangga, yang kedua hadis hasan, kedudukan yang ketiga hadis dhaif dimasukkan juga. Malah ada juga di sini kata-kata para sahabat, kata-kata para sahabat yang sebenarnya bukan hadis Nabi. Sebab itu ayat sahabat Nabi. Hadis ni hanya ayat Nabi, perkataan Nabi, perbuatan Nabi. Tapi kata-kata sahabat ni dinamakan juga oleh Imam Bukhari sebagai hadis. Tapi dia sebut hadis mauquf, istilah dia. Kenapa disebut hadis mauquf sedangkan itu bukan perkataan Nabi? Mauquf tu maknanya terhenti, terputus.
Sebab perkataan sahabat tu pun kandungan kontennya selari dengan ayat Nabi, selari dengan hadis lain, hadis Nabi. Jadi kontennya sama, cuma ayat tu sahabat punya. Maka Imam Bukhari letak juga sebagai hadis mauquf. Banyakkan dalam buku ni Tok Syekh kita, guru kita yang menterjemahkan, dia juga letak title ini hadis mauquf, ini kontranya adalah hadis marfu'. Iaitu hadis marfu' memanglah itu hadis Nabi sendiri, perbuatan Nabi, ayat Nabi sendiri. Jadi yang mauquf tadi ayat para sahabat, tapi kontennya, kandungannya sama dengan apa yang Nabi sebut dalam hadis yang lain. Okey, dimulakan oleh Imam Bukhari tentang adab terhadap kedua ibu bapa, anak kepada kedua ibu bapa. Yang pertama sekali Imam Bukhari bawa hadis dalam menghuraikan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kewajiban kita berbakti kepada kedua ibu bapa. Memang dah ada dalam ayat Al-Quran. Banyak antaranya surah dalam surah Al-Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Allah wajibkan kamu menyembah Dia semata-mata, Allah yang Maha Esa, dan berbakti kepada kedua ibu bapa. Begitu juga dalam surah Al-Ankabut, wa wasainal insana biwalidayhi husnan. Kami mewajibkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua ibu bapanya. Dalam surah Luqman, anishkurli wali walidayka, hendaklah kamu bersyukur kepada aku, kata Allah, dan kepada kedua ibu bapamu. Jadi kata Abdullah bin Abbas, dalam Al-Quran ni sering Allah kepilkan, kembarkan 3 jenis perintah berkembar. Allah suruh ni, suruh yang ni. Ada 2 perbuatan yang dikembar-kembar-kembar. Perintah Allah yang berkembar. Ada 3 perintah kembar, 3 kembar. Yang pertama, kembar yang pertama, aqimus salah, agak-agak kembar daripada dia. Wa atuz zakah. Semayang, zakat. Semayang, zakat. Allah tak pernah pisah 2 ni. Bila sebut semayang, mesti ada cerita zakat. Perintah wajib semayang, mesti ada wajib zakat. Itu kembar yang pertama. Kembar yang kedua, yang Allah bila sebut kembar ni, Allah tak pernah pisahkan. Mesti sebut satu, ada yang keduanya. Apa dia? Iaitu ati'ullah, kembar dia, wa ati'ur rasul. Apa dia ati'ullah? Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Ini pun kembar. Dan kembar yang ketiga, sembah Allah dan berbakti kepada kedua ibu bapa. Kembar ni. Alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan, dalam surah Isra. Allah wajibkan supaya kamu sembah hanya kepada Dia dan berbakti kepada kedua ibu bapa. Jadi kembar. Ada 3 kembar tadi. Yang kata Abdullah bin Abbas, bila Allah sering kembar, berarti tak boleh kita pisah kembar tu. Contoh semayang dan zakat. Boleh tak orang tu dia pedulikan, dia utamakan semayang, tak pernah putus dah. Sunat, wajib semua dia buat. Tapi zakat tak pernah keluar. Agak kesan pada semayang dia. Tak ada apa. Allah tak terima semayang dia sebab dia tak peduli zakat. Sedangkan dia dah sampai haul, sampai nisab, dah wajiblah zakat tu. Begitulah terbalik. Bab zakat, bab sedekah memang TikTok dia ni hebat, lengkap semuanya. Tapi semayang tak. Apa jadi zakat dia? Tak ada apa-apa. Allah tak terima pun zakat dia. Jadi bila Allah sering kembar, berarti tak boleh pisah. Memang kena kedua-duanya cantik, kedua-duanya baik, kedua-duanya lulus. Semayang pun okey, zakat pun okey, baru boleh. Begitu taat Allah dan Rasul. Mana boleh taat Allah aja, Rasul tak nak, Rasul tak baik, dia pergi hantar, orang kata Rasul tak baik, kalam hadis Nabi tak boleh diterima. Dia lawan perkataan Nabi, anti hadis. Mana Allah nak terima iman macam ni? Kan? Dia kena dua-dua lah. Taat Allah, taat Rasul. Tak boleh terbalik.
Begitu juga dengan sembah Allah dan berbakti ibu bapa. Nak cerita yang tu. Oh, dia buat sembahyang bagus, semua hebat, puasa zakat, taat Allah bagus, berbakti menyembah Allah, tapi dengan ibu bapa fail. Kedua-dua Allah tolak, reject, tak terima. Kena kedua-duanya elok, lulus kedua-dua, barulah diterima oleh Allah Ta'ala. Berarti kedudukan ibu bapa tu sangat penting dalam kehidupan kita untuk kejayaan akhirat. Nak berjaya, kena ada bakti ibu bapa, taat ibu bapa, berbaik. Bila sebut bakti, berbaik semua, tidak ada derhaka, tidak ada menyakiti mereka, tidak ada tengking, tidak ada kasar, percakapan, perbuatan lebih lagi. Ini disebut oleh Imam Bukhari. Sebab tu Imam Bukhari letak tajuk bakti pada ibu bapa. Bab sembah Allah tak payah nak cerita. Dalam semua kitab memanglah suruh semayang, puasa, zakat, itu sembah Allah. Ini bab adab kemanusiaan, utama sekali kita utamakan ibu bapa kita. Maka diletakkan hadis yang pertama daripada Amru bin Asy-Syaibani. Dia mengatakan telah menceritakan kepada kami tuan rumah ini. Siapa dia tuan rumah ni? Iaitu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ketika itu dia lalu dekat rumah Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi. Tuan rumah ni, dia kata, beliau berkata, tuan rumah ni kata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amalan apakah yang paling Allah cintai, yang paling Allah cinta. Jawab baginda Rasulullah SAW, solat on time, tepat waktunya, jangan terlewat-lewat sampai terkeluar, dan tak bolehlah terlalu awal. Semayang dalam waktunya. Dalam riwayat lain sebut semayang di awal waktu. Masya Allah. Itu yang pertama. Bila ditanya amalan apa yang terbaik, Nabi kata semayang dalam waktu, jangan bagi terkeluar. Aku berkata lagi, kemudian setelah itu apa pula ya Rasulullah? Jawab baginda Nabi SAW, iaitu berbakti kepada kedua ibu bapamu. Mana kedudukan zakat tak dicerita pun. Terus Nabi kata bakti ibu bapa. Lepas jaga semayang, jaga ibu bapa. Adakah zakat tak penting itu? Puasa Ramadan tak payah Nabi tak sebut pun? Tak. Bila orang yang jaga solat, berarti yang lain dia kena jaga sama. Tadi dah kembarkan solat dengan zakat. Ramadan rukun Islam, haji rukun Islam. Tapi nak sebutnya hubungan dengan Allah, yang pertama bab solat dan seangkatan dengannya. Tu hubungan kita dengan Allah. Hubungan dengan manusia, mak bapak dulu. Tak ada suami pun mungkin yang kedua, isteri pun mungkin yang kedua, kan? Tapi akan dibicarakan nanti tentang hal-hal demikian. Aku berkata lagi, kemudian amalan apa pula setelah tu, setelah bakti bapa? Baginda menjawab, berjihad di jalan Allah, perang. Orang yang perang jihad menegak agama Allah Ta'ala, kedudukan jaga ibu bapa lebih utama daripada jihad. Sehingga ada sahabat Nabi yang Nabi tak izinkan dia pergi perang. Dia nak daftar diri untuk pergi perang. Nabi kata, kau balik. Dia anak muda lagi, ada mak ayah. Kau ada mak ayah? Ada, balik dulu. Jaga mak ayah engkau, itulah jihad engkau. Tak payah nak pergi jihad perang ni. Beliau berkata, baginda bersabda, demikian kalau sekiranya aku tanya lagi, pasti Nabi jawab akan susun satu demi satu demi satu. Tapi dia tanya takat tu je lah. 3 kali apa lagi tu je. Jadi susunan yang Nabi sebut tadi pada sembahyang, jaga ibu bapa, bakti ibu bapa, dan jihad jalan Allah Ta'ala. Begitu hadis seterusnya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anak Sayyidina Umar Khattab. Ini dikatakan kita sebut hadis mauquf, tapi bukan ayat Nabi, bukan ayat daripada mulut Nabi, tapi daripada mulut Sayyidina Umar. Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar, sahabat Nabi jugalah Abdullah bin Umar pun, cuma kontennya sama dengan hadis Nabi yang lain. Mana ni yang saya nak baca? Bukan yang tadi. Yang pertama tadi itu memang hadis Nabi betul lah. Ni yang kedua ni. Apa dia? Ridha Rabbi fi ridhal walid
wa sakhatur rabbi fi sakhatil walid. Kemurkaan Allah keredaan Allah bergantung kepada keredaan ibu bapa. Kemurkaan Tuhan bergantung pada kemurkaan ibu bapa. Jadi ada hadis Nabi yang daripada ayat Nabi sendiri, Nabi kata redha Allah. Dalam ayat ni, dalam hadis ni sebut redha Rabbi. Ayat dia beza, tapi kontennya sama. Apa maksud tadi redha Tuhan bergantung pada redha ibu bapa? Ya, kalau si anak tu jaga hak Allah yang utama tadi, bab sembahyangnya, puasa, zakat, haji, okey, lulus. Dengan ibu bapa dia sayang, dia tak rasa terguris dengan dia, tak marah ke dia dan sebagainya sampai dia meninggal, mungkin sampai mak dia meninggal. Mak dia redha pada dia, berarti Allah akan redha pada dia, pasti. Tandanya mak dia redha, mak dia sayang ke dia. Kalau mak dia murka, ayah dia murka kat dia, berarti Allah juga akan murka kat dia. Walaupun dia sembahyang, walaupun dia puasa, walaupun dia zakat haji semua lengkap, tetap dapat murka Allah kerana mak dia murka. Allah nak bagi redha tak redha, Allah tengok dulu mak dia macam mana, hubungan mak dia, hati mak dia pada dia, redha ke tidak. Ini hebatnya kedudukan ibu. Ini belakang-belakang ni, maka ibu belakang lah kan, ada anak dan juga sebagai si anak. Kita sebagai anak anda, kita sebagai ibu, dan kita bapa lelaki ni. Antara dua ni, kita si bapa dengan si ibu, mana kalau nak dibezakan, mana patut kita utamakan terlebih dahulu? Ini hadis seterusnya. Hadis seterusnya berkaitan dengan yang patut kita utamakan antara dua tu. Memang dua-dua ni yang paling utama, tapi nak dipecahkan antara ibu dan bapa. Riwayat daripada Bahz bin Hakim, ayahandanya, daripada atuknya, dia pernah berkata, ya Rasulullah, man abarru, wahai Rasulullah, kepada siapa yang patut aku utamakan buat baik bakti? Nabi kata, ummak, ibu engkau. Qultu man abarru, dia tanya lagi, kemudian siapa pula? Nabi tetap jawab, ummak, mak engkau juga. Dia tanya lagi, man abarru, kemudian siapa pula? Nabi jawab yang sama, mak engkau. 3 kali Nabi ulang. Dia ulang soalan, Nabi jawab yang sama, 3 jawapan yang sama, ibu. Kemudian siapa pula ya Rasulullah yang keempat? Dia tanya. Kemudian barulah Nabi kata, abaka, ayahanda kau. Thummal aqrab fal aqrab, kemudian saudara mara yang terdekat. Saudara mara, abang adik yang terdekat. Kata ulama, yang terdekat tu macam mana? Ambil kira kalau abang adik kita tu, adik-beradik, ada yang seibu sebapa dengan kita, mungkin ada yang sebapa sahaja, ada seibu sahaja. Tu dia ambil kira juga susunannya. Yang seibu sebapa itu lebih utama. Yang kedua, antara yang ada keluarga adik kita yang satu bapa dengan kita, tapi ada lagi yang seibu dengan kita, lebih diutamakan yang seibu, satu perut. Itu lebih utama, barulah sebapa. Itu al-aqrab fal-aqrab. Dan barulah pecahan ke bawah dan ke atas. Pecahan ke bawah, anak dia, anak saudara kita. Ke atas, mak saudara, adik-beradik mak kita, ayah kita, mak saudara, pak saudara kita. Itu aqrab. Jadi itu kedudukan ibu lebih diutamakan dalam Islam, lebih daripada si bapa. Jadi kita ni jangan pula, orang lelaki ni jangan jealous pula. Memang Islam tentukan macam tu. Tengok anak kita ni manja sangat dengan mak dia, marah pula, cemburu pula, apa ni manja dengan mak sangat ni, kan? Dan kita jangan ajar anak kita derhaka pada ibu dia, isteri kita. Jangan dengar cakap mak lah. Ni ayah ni, dengar cakap ayah ni, tak payah mak kata pergi, ayah kata jangan. Kita bercanggah sehingga anak confuse nak ikut mana tu. Bila confuse, akhirnya mungkin dia derhaka, dia terpaksa kena ikut ayah sebab ayah lagi garang, takut.
Jadi akhirnya dia lawan cakap mak dia, tak menerima tak berbakti pada mak dia. Jadi si bapa kena bijak, biar keputusan memang keluar daripada mulut mak, apa pun bincang dulu. Apa keputusan? Okey, bagi dia pergilah. Mak dia cakap. Supaya itu latihan kita, supaya anak kita ni taat pada ibu dia. Kan? Dan bila itulah anak kita ni taat cakap mak dia, berarti anak ni anak yang saleh. Anak yang saleh. Si ibu pula jangan pula. Jadi ibu pun kena menyokongnya. Lampi salam ayah pergi dan sebagainya. Walaupun dah berpisah suami isteri. Jangan kita cucuk-cucuk racun-racun. Jangan pergi kat rumah ayah kau tu, ayah kau dah kahwin lain. Kan? Jangan pergi. Jangan duk salam yang peduli. Kita pula yang racunkan anak supaya derhaka pada ibu atau bapa dia. Tak boleh, haram, berdosa. Anak pun mungkin jauh daripada ayah dia sebab si ibu yang racunkan, ataupun sebaliknya. Akhirnya dia derhaka, anak ni derhaka, dosa semua lungguk pada orang yang menyuruh, mengajar dia demi derhaka tersebut. Jadi wajib, walaupun kita suami isteri ni bergaduh pisah, memang masa bergaduh lah, jangan. Bab anak kita suruh pergi tu mak engkau tu, salam dengan mak engkau, duduk sana ke, ni ayah engkau. Kena jaga hal demikian. Kerana kalau kita mengajar derhaka, kederhakaan anak tu semua longgok dosanya kepada orang yang mengajar. Mungkin ada sampai tak kenal ayah dia, tak kenal mak dia, anda berebut-rebut sampai bergaduh, memberi kesan pada anak, anak pun benci sana, anak pun benci sini. Na'udzubillah min dzalik. Ini derhaka, dosa si anak tersebut longgok pada orang yang mengajar, mendidik dia, menghalang dia. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya seorang lelaki datang kepadanya lalu berkata, sesungguhnya aku meminang. Ini cerita, satu cerita. Cerita ni kisah Abdullah bin Abbas yang punya fatwa. Dia bagi fatwa hukum. Jadi disebut hadis mauquf. Tapi cerita yang sama ni ada dalam cerita Nabi, lebih kurang sama juga. Maka disebut hadis mauquf. Apa dia ceritanya? Ada seorang lelaki yang buat jahat besar, dosa besar. Apa dia dosanya? Membunuh orang. Dahsyat ni disebut ni. Sayyidina Abdullah bin Abbas satu ketika didatangi oleh seorang lelaki. Lalu lelaki itu tanya dia, sesungguhnya aku ni minat pada seorang perempuan dan masuk minang. Dia minang perempuan tu dengan cara betul lah. Tetapi wanita tu tak nak terima dia, sedangkan aku ni mempunyai harta banyak, kan, dihormati oleh kampung. Aku pergi minang dia tolak. Tapi tak apalah, terima je lah, dia tolak. Tak lama setelah itu ada lelaki lain yang tak setingkat dengan aku, dia kata. Maksudnya tak kaya macam aku, hidup dia merana je. Tapi pergi minang perempuan tu terima. Aku dah rasa cemburu, marah sangat. Pasal apa? Aku punya dia tak terima, dia pergi terima lelaki yang dipandang rendah lagi pada dia. Akhirnya apa tindakan dia? Lalu maka aku cemburu atas wanita itu, geram, marah, dan aku membunuh perempuan tu. Dahsyat ni. Apakah ada lagi peluang aku nak bertaubat? Dia tanya tok guru dia, siapa dia? Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas terdiam, terkejutlah dengar dahsyatnya dosa dia. Abdullah bin Abbas tanya soalan, bonda engkau masih hidup? Mak engkau masih hidup? Dia kata tak ada dah. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas kata, bertaubatlah banyak-banyak dan engkau buatlah kebaikan-kebaikan yang banyak supaya kebaikan itu membantu untuk Allah terima taubat engkau. Maka perawi hadis ni, anak murid bin Abdullah bin Abbas ada tu duduk dengar tadi Abdullah bin Abbas jawabnya tu. Dia tanya mak, macam tak teli jawab soalan daripada jawapan daripada Abdullah bin Abbas. Dia tanya boleh bertaubat tak? Abdullah bin Abbas tanya ada mak ke tak? Siapa pula tak ada kena mengena? Nampak macam tak ada kena mengena. Maka jawapan Abdullah bin Abbas berkata, aku pernah duduk dengan Nabi macam tu juga. Ada seorang mai tanya soalan itu nak bertaubat, Nabi tanya ada mak tak? Kan?
Kata Abdullah bin Abbas, Nabi punya jawapan sama dengan aku punya jawapan tadi, iaitu sungguhnya aku tidak mengetahui satu amalan yang lebih hebat memudahkan untuk Allah terima taubat melebihi daripada bakti pada mak. Dah buat dosa besar kan, dosa dahsyat sangat, nak cari jalan supaya Allah mudah ampun. Sebab tu kita ni punya dosa, kita punya taubat, kadang-kadang taubat kita tak power, taubat kita lemah, taubat kita tak khusyuk, taubat kita tak bersih, tak solid. Mungkin dosa kita terpalit lagi, tak jadi lagi terpadam kan? Jangan kata saya dah bertaubat dah sekali. Belum tentu, mungkin taubat kita tu tak betul, taubat kita tu tak cantik, tak elok, tak tepat lagi, tak kuat lagi, sehingga dosa masih melekat. Abdullah bin Abbas kata cara yang paling cepat nak terampun dosa tadi, taubat Allah terima, iaitu dengan buat baik pada mak, bakti pada ibu bapa, minta dia doa, minta mak tolong doakan Allah ampun dosa saya, dosa kita. Mak tolong doakan Allah ampun dosa. Kalau betul-betul mak kita angkat tangan, ya Allah ampun dosa anakku, dengan hati yang ikhlas, pasti terus Allah ampun dosa immediately, tak ada tangguh-tangguh lagi dah. Itu ibu. Bila mak redha sungguh pada anak, dia doa keampunan, bersih orang tu daripada dosanya, walaupun besar mana dosa dia sekalipun. Itu kekuatan mulut ibu, doa ibu, hati ibu. Jadi benda ni yang belakang-belakang ni dah jadi ibu, maka kena nasihat pada anak-anak supaya berbakti, jaga sungguh supaya mereka ni. Malah Nabi terima kasih, doa rahmat kepada si ibu bapa yang memaksa anak-anak mereka bakti, buat hormat pada mak ayah. Kita sebagai ayah, ibu, paksa anak kita suruh cium tangan, hormat, memaksa. Itu bukan keegoan, tidak. Itu bukan tanda kita sombong, sementang-mentang ibu bapa suruh dia cium kita lah apa ini, tak. Itu jalan yang betul. Nabi berterima kasih pada ibu bapa yang memaksa anak-anak supaya berbakti kepada dia sendiri, iaitu sebagai bapa, sebagai ibu. Jangan kita tak apalah, dia cakap lebih kurang, biarlah, biar budak lagi. Kita tak mula didik, maka akhirnya dia semakin semakin jauh daripada adab yang sebenar. Kata Abdullah bin Abbas tadi, sungguhnya aku tidak mengetahui satu amalan yang paling utama boleh mendekatkan diri pada Allah dengan begitu cepat supaya Allah dapat ampun dosa yang lampau, melebihi daripada amalan berbakti pada ibu bapa. Bakti pada ibu bapa. Masya Allah. Jadi itulah kedudukan ibu bapa dalam Islam. Maka kita ni takkan berjaya kalau tak dapat redha ibu bapa. Mungkin kita nampak orang tu dia cakap lebih kurang dengan mak dia, tapi mungkin dia dalam hidup dunia dia kaya ke apa ke, dah tak berjaya. Satu hari benda tu akan datang balik, azab Allah akan didahului. Sehingga kata Nabi SAW, azab Allah ni Allah takkan dahulukan kat dunia. Dia buat dosa apa pun Allah simpan, mati baru kena azab. Masuk kubur barulah mula kena azab. Mungkin tak semayang dia, azab bila? Dunia mungkin nampak selamat, mati dah, masuk kubur, terimalah dia. Tak semayang, tak zakat ke apa segalanya. Semua dosa Allah balas bila? Dah mati baru Allah mula balas azab. Kecuali dua jenis dosa ni. Dua jenis dosa ni Allah dahulukan kat dunia sebelum mati, memang akan kena. Akan kena. Apa dia dua jenis dosa ni? Yang pertama, menzalimi orang lain. Buat zalim pada orang, buat naya orang. Pasti sebelum mati dia akan rasa balik. Walaupun taklah azab besar, tapi dia akan rasalah azab daripada Allah, walaupun secebis azab akhirat. Yang kedua, iaitu hubungan dengan silaturahim dengan ibu bapa. Kalau yang tu derhaka, pasti dia akan rasa azab sebelum dia mati, walaupun kena sikit. Kadang-kadang kita tak nampak, kita yang duduk tepi sebelah dia ni, dia nak mati, kita tak nampak, tapi dia dah kena azab, dah rasa azabnya. Itu kedudukan ibu bapa sangat penting. Sebab itulah jaga sungguh
sesuai dengan hadis yang lain, ataupun sebagian ulama mengatakan bukan hadis, iaitu syurga di bawah tapak kaki ibu. Itu satu istilah perbandingan contoh yang sangat utama, yang sangat tepat. Bawah tapak kaki itu bukanlah selak angkat tapak kaki dia, tidak. Tapi nak sebutnya, nak dapat syurga kena dapat redha daripada dia dulu, baru sesuai ke syurga, peluang ke syurga. Tapi walau bagaimanapun, Islam taklah suruh taat ibu sahaja. Bapa tak masuk lembuk, tak jaga, tak, kena jaga juga. Bapa pun hebat juga, kedudukan bapa penting juga. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sungguhnya ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW, kepada siapa yang patut aku berbakti? Kepada ibumu. Juga Nabi jawab, jawapan yang kedua ibumu, yang ketiga ibumu, dan yang keempat bapamu. Berarti kewajiban si anak juga berbakti pada bapaknya. Jahat macam mana pun ayah dia, mak dia, tetap mak, tetap ayah, darah daging. Tak boleh kita kata, tak payah hormatlah ayah aku tu, jahat sangat macam ni, keluar penjara 2-3 kali dah. Tak. Tetap ayah, tetap mak, tetap kita kena bakti pada dia dengan cara yang tepat. Huduh ke, jahat macam mana sekalipun, tetap darah daging tak boleh putus. Lainlah hubungan suami isteri boleh putus, hubungan anak dengan mak bapa tak ada peluang nak putus sampai mati. Malah berbakti pada ibu bapa ni bukan hanya waktu hidup. Dia dah mati masuk kubur dah, kita kata habis aku tak payah nak buat apa dah, mak ayah dah meninggal dah. Dah. Bakti kita tetap ada. Kewajiban kita untuk berbakti pada mereka tetap, walaupun dia dah masuk kubur. Akan disebutlah hadis nanti, iaitu sekurang-kurangnya 5 jenis, 5 perbuatan bakti kita pada mak ayah kita yang dah mati. Apa dia yang pertama? Saya sebut terus lah, pasal hadis tu lambat lagi nak imbak. Apa dia yang pertama? Yang pertama, kita doa untuk mak ayah kita. Doa apa? Doa dia dapat syurga, dapat nikmat, dia ampun dosa. Dan yang kedua, istighfar. Istighfar ni minta ampun, ya Allah ampun dosa mak ayah aku, ya Allah ampun dosa mereka, ya Allah. Doa dan istighfar. Yang kedua, 1 dan 2. Yang ketiga, iaitu kita laksanakan apa yang pernah dijanjikan oleh mak ayah. Apa dia Ustaz? Tuan-tuan, ada tak mak ayah kita janji? Tak ada lah perjanjian agreement tulis, dah bukan yang tu. Yang pernah dia sebut teringin nak buat, yang tu kira janji dia tu. Aku ni teringin nak tolong, kalau ada duit nak dapat duit SP ni, nak tolong pakcik sebelah tu, dia nak pergi umrah, tak cukup duit, nak tolong bantu sikit. Dia ada sebut tu, ada sebut sembang-sembang, masa sembang kita tu dia ada sebut. Tak dan buat, dia meninggal dunia. Tak dan dapat duit, dia meninggal dunia. Kita lah sebagai anak bakti pada ibu kita, tunaikan kehendak mak kita tu. Yang pernah dia kata teringin, yang berkaitan dengan amal ibadah, bukan teringin buat makan tu. Mak saya dulu pernah sebut teringin nak makan laksa asam ikan sekok Kedah punya. Tu dia kan, laksa ikan sekok. Jenuh kita nak pergi cari. Saya orang Kedah pun cari tak jumpa kan. Buat sendiri beli laksa, rebus ikan, tambahlah laksa ke tu kan. Mak teringin nak makan yang tu, nak makan asam pedas Melaka kan. Jenuh hampir cari. Yang tu tak apa, yang tu kita tak payah tunai pun, bab tu tak menambah pahala pun. Dia dah meninggal, takkan kita nak pergi cari makan, nak makan tak kat mana, nak tak kat kubur. Tak jadi, tak payah. Yang jenis tambah pahala ni, aku teringin nak pergi masjid negeri. Macam mana kampung-kampung kan, tengok gambar masjid negeri Shah Alam, cantik je. Aku teringin nak pergi masjid tu. Kau boleh nak pergi duduk iktikaf lah, sikit nak dengar kuliah ke apa situ. Dia tak ada dah, kita pergi sekali, buat apa yang dia pernah teringin nak buat. Itu janji. Yang ketiga. Yang keempat, hubung balik silaturahim mak ayah. Siapa dia silaturahim dia? Abang dia, kakak dia, adiknya, itu mak saudara kita lah. Anak saudara dia, sepupu kita. Jangan buat tak peduli ni. Sepupu dia hormat sungguh dengan anak saudara dia ni, anak abang dia tu. Kita juga kena pergi jaga silaturahim ni. Yang kelima, iaitu berbakti kepada kawan-kawan dia yang baik, kawan mak ayah yang baik. Kawan dia yang rajin bawa pergi kuliah,
yang rajin tolong, susah-susah payah nak pergi klinik ke apa ke, kawan dia lah bawa kereta mai bawa pergi klinik, kita tak sempat ke dan sebagainya. Kawan yang baik, bukan kawan zaman jahiliah tu. Tu tak payah. Dan zaman dia main benda-benda dulu ni yang tak baik tu tak payah. Tak apalah, kita tak kenal pun tak apa. Tapi kawan ni, yang ni rajin dia bawa pergi masjid, sembahyang Jumaat, dia bawa ayah dia pergi sembahyang Jumaat, hantar pergi masjid, ambil balik apa semua. Ni kita kena ingat, oh Pak Long tu, pak cik ni sekali-sekala balik raya tu bawa hadiah. Pak cik ni anak sekian-sekian ni, ingat nak hadiah. Ikram, muliakan balik kawan dia ni. Dan bila kita mulia kawan-kawan dia, berita tu sampai kepada arwah mak ayah kita dalam kubur. Sampai seronok, tenang dia. Itu cara kita bakti pada mereka yang dalam kubur. Ini 5 bentuk cara kita berbakti pada mak ayah yang telah meninggal dunia. Selain pada tu, ada lagi, bukan tu sahaja, tu sekurang-kurangnya benda yang wajib kita jaga. Ada lagi yang lain, baktilah, kita sedekah nama mak ayah dan sebagainya, dengan cara buat kebajikan. Sekalipun dalam hadis satunya, berbakti pada mak ayah walaupun dia pernah buat zalim pada kita sebagai anak. Macam tu. Okey. Hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, tidak ada daripada seorang muslim, ma min muslimin lahu walidan musliman yusbihu ilaihima muhtasiban illa fatahallahu lahu babain, yakni minal jannah, wa in kana wahidan fawahidun. Setiap seorang muslim, kalau dia ada 2 bapa lagi yang dua-dua orang Islam, setiap pagi dia berpeluang untuk masuk ke dalam syurga, iaitu pasti Allah akan buka kedua-dua. Kalau ada 2, maksud dia ada 2 pintu nak masuk syurga. Mak dan ayah masih ada, berarti dia ada 2 pintu nak masuk syurga. Masuk istilah 2 pintu, lagi banyak pintu, lagi senang nak masuk syurga, lagi dekat nak masuk syurga. 2 pintu. Kalaulah ada seorang je, seorang dah meninggal, mungkin ayah, mungkin mak yang meninggal, ada satu, maksud peluang dia 1 je, peluang pintu syurga. Habis tu kalau mak ayah dah tak ada pintu syurga ke kita? Tak, maksud pintu ni maksud kita dekat dengan syurga. Contoh ni nak pergi restoran kan, tempat makan sebelah tu tak? Makan, kita keluar masuk pintu ni. Nabi kata mak ayah kau tu macam pintu. Nak pergi sebelah tu, katalah syurga sebelah tu, bukan sini syurga makannya lah kan. Kalau betul lah syurga sebenar tu, kita hanya buka pintu, langkah masuk syurga, habis, selesai. Senang tak? Senang je. Mak ayah kita tu macam pintu tu. Pintu tu boleh buka, langkah masuk je. Tapi kalau mak ayah kita ada masalah dengan mak ayah, pintu tak boleh nak buka, kita dalam bilik ni tak boleh nak keluar, jenuh kita kan. Nak kena keluar pintu belakang, mungkin tebuk sana, pecah pintu tu, naik panjat ke atas, susah lah. Nak pergi ke syurga tu susah. Tapi kalau ada mak ayah, senangnya, mak buka pintu, mak nak masuk syurga, buka, masuk. Jadi Nabi kata kalau ada mak ayah, berarti kamu ada 2 pintu, dua-dua ikut suka kamu nak masuk syurga yang mana tu. Tapi kalau dah satu je peluang kan. Dan sambung lagi, yakni minal jannah, wa in kana wahidan fawahidun wa in aghdabahuma ahaduma. Kalau salah satunya kita buat bagi dia yang murka kita, tak berbakti, kita derhaka, lam yardallahu anhu, pasti Allah tutup langsung pintu tu. Nak masuk senang tak ada, jalan mudah tak ada lah, shortcut tak ada. Hatta yarda anhuma, sehinggalah dapat redha dulu mak ayah tu, baru Allah buka pintu mudah tadi ni. Qila, orang tanya, walaupun mak ayah dia tu pernah buat jahat ke dia sebagai anak? Ya, kata Nabi SAW, wa in zalamahu, ya, walaupun mak ayah dia tu pernah buat zalim pada dia, dia tetap kena bakti. Nak pergi syurga, kena jaga orang tua tu. Walau mak ayah kita dulu pernah buat macam-macam lah, yang kita pun tak senang, tak suka, tak boleh, kena padam tak suka kita, wajib kena cinta, kena sayang, hormat, bakti, buat baik pada mereka, baru dapat mudah buka pintu syurga.
Ada orang kata tak apalah, tak mudah tu, jalan lah kot jauh-jauh pun. Jalan kot jauh mungkin tak sampai, takkan sampai. Allah semua syurga tu Allah punya. Oh, kau tak boleh masuk pintu mak ayah kau murka, kau nak pergi cari jalan lain. Jalan apa? Jalan ibadah semayang banyak-banyak, jalan puasa banyak-banyak, jalan sedekah banyak-banyak. Kan kita sebut tadi, awal tadi sebut kembar dua tu, sembah Allah dengan bakti bapa. Kalau ibu bakti bapa fail, sembah Allah pun Allah tak terima. Kau puasalah banyak mana pun, sedekahlah banyak mana pun, semahyanglah beribu juta rakaat pun tak terima. Pasal yang ni kau derhaka. Terpaksa kena bakti juga dengan mak ayah, baru yang lain diterima amalan, selamat amalan kita. Sama menyentuh sekali kedudukan mak. Ya, walaupun mak dia pernah zalim pada dia, kan, apa berlaku pun tetap ibu. Tak ada cara untuk putus hubungan dengan darah daging dia sendiri. Itu sebagai tanggungjawab si anak. Tanggungjawab si ibu pula, janganlah buat sesuatu yang boleh menyebabkan anak dia pun tak hormat ke dia, tak sayang pada dia, cakap tengking-tengking pada anak, sehingga anak pun mungkin jadi derhaka sebab tindakan mak ayah. Jangan macam tu. Kita kena didik dia bagi jadi anak yang soleh, dan si anak tu wajib berbakti kepada ibunya yang baik. Tapi nak sebut ke tahap tu, ibu bapa walaupun dia pernah buat jahat pun wajib berbakti. Ni tidak kita mungkin teguris sikitnya pun mak kita, ayah kita masa muka marah kita, dah tak nak balik, raya pun tak nak balik, tak nak lah, kan. Tak peduli dah. Mak ayah sakit pun tak nak lah, biarlah. Dulu kita sakit dia tak pernah datang tengok pun. Nak main balas macam tu pula tak boleh. Dia tak datang pada kita, kalau itu tanggungjawab dia, dia tak laksanakan, dia dosa. Tapi kita jangan cari jalan sehingga Allah tutup langsung pintu syurga, sehingga kita tak berbakti kepada kedua bapa. Dan satu lagi yang terakhir, tentang wajib kita bertutur dengan lemah lembut kepada ibu bapa, didatangkan oleh pengarang kitab iaitu Imam Bukhari tentang hadis mauquf. Taisalah bin Mayyas, dia telah berkata, kesimpulannya panjang hadis ni, kita akan baca kemudian. Saya ambil hadis pendek lah, masa yang singkat, tadi hadis panjang. Iaitu disebutkan oleh Urwah bin Zubair. Siapa dia Urwah bin Zubair? Urwah bin Zubair, Zubair tu adalah sahabat Nabi, Zubair bin Awam. Tapi Urwah bin Zubair ni, Urwah ni, dia tak dikira sebagai sahabat Nabi, sebab dia tak pernah jumpa Nabi. Dia lahir dalam keadaan Nabi telah meninggal dunia. Jadi jarak dia dengan Nabi tak pernah jumpa. Jadi Urwah ni dianggap sebagai tabi'in, tak pernah jumpa Nabi. Dia hanya jumpa ayah dia sebagai sahabat, dia dikira title tabi'in. Faham? Jadi yang namanya sahabat berarti dia pernah jumpa Nabi, dia pernah beriman pada hayat Nabi, dan dia mati dalam keadaan beriman. Maksudnya tak murtad. Dia pernah jumpa, dia beriman pada Nabi, dan sampai akhir hayat dia beriman kepada Islam. Maksudnya dia Islam dia sampai akhir hayat. Ada yang jumpa Nabi, beriman pada Nabi, tapi akhir hayatnya dia murtad, na'udzubillah. Itu bukan sahabat. Tapi kalau seorang lelaki, dia lahir tak pernah jumpa pun Nabi, dia jumpa dengan sahabat Nabi yang masih hidup, itu dikira sebagai tabi'in. Urwah tak sempat jumpa Nabi SAW, tapi sempat jumpa ayahnya dan abang dia. Siapa abang dia? Abdullah bin Zubair, abang kepada Urwah. Urwah bin Zubair, Abdullah bin Zubair tu abang. Jadi Abdullah bin Zubair pernah jumpa Nabi. Dia lahir pada Abdullah bin Zubair ni, abang kepada Urwah, lahir 1 Hijrah. Jadi sempatlah hidup dengan Nabi 10 tahun. Tapi Urwah ni adik kemudian yang tak pernah jumpa, tak sempat. Dia ambil hadis ni daripada ayahnya Zubair bin Awam ketika membaca ayat Quran, wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah, hendaklah kamu merendahkan sayap kehinaan dengan penuh kasih sayang. Ini simbolik
kepada kena rendah diri lah, senang kita kata, tawadhu', rendah diri, rasa hina depan mak ayah. Jangan tunjuk sombong depan mak ayah. Walaupun kita jawatan sebesar mana pun, mak kita tak ada apa jawatannya, tapi kita sebagai hamba, macam hamba pada mak kita, kena merendah diri macam tu. Jangan nak tunjuk lagak kita dengan mak. Cakap lebih kurang, mak, ni basuh pelampin anak ni. Ni tambah-tambah orang yang hantar anak dia bagi mak dia jaga. Tak salah, mak dia pun suka, bukan kita paksa. Mak pun nak jaga cucu dia. Okey, tapi hati-hati kita. Kadang-kadang kalau dengan mate ni mungkin kita arah, kenapa tak tukar pampers ni? Kenapa dah pukul sekarang ni tak mandi lagi ni? Kenapa tak buat susu? Boleh. Tapi dengan mak, tutup mulut. Jangan kata macam tu. Kalau apa pun, ya kan mak letih kan? Maksudnya jangan sampai dia terguris. Hati-hati. Kalau gitu, kalau kita ni tak tahan tengok Allah duk ngatuk dia dengan nenek dia ni sampai tengah hari tak mandi-mandi, sampai pampers macam tu tak tukar lagi, geram nak marah, lebih baik cari orang lain lah jaga. Jangan bagi mak kita jaga. Nanti kita ni keluar mulut, geram. Mulut kita buat apa-apa, dah derhaka pada mak kita. Jadi terpaksa kena rendah diri kita dengan penuh kasih sayang pada mak kita. Maknanya apa? La tamtani' min syai'in ahabbah. Jangan kamu pandai-pandai nak halang daripada apa yang dia suka, daripada perkara yang halal lah. Kalau dia suka perkara haram, kita boleh halang. Tak naklah dia terlibat benda dosa. Tapi benda yang tak haram, contoh dia nak makan satu benda macam-macam lah, nak makan tu teringin, nak makan ni teringin, nak kena tertarik ke apa benda ke, buat je lah. Jangan kita kata, ayah ni kencing manis tinggi tu, gula tinggi, mana boleh jangan, mulut kita jaga. Itu ustaz takkan nak buat juga tertarik, dia gula tinggi kan. Nak masak juga kambing bakar, dia teringin makan kambing bakar, darah tinggi tu kan. Kita nasihat dengan baik, ayah boleh ke ni? Tak boleh ni, tapi dia nak juga, buat. Ya ke ustaz, tu bukan kira membahayakan kesihatan dia. Tak. Bab nak mati, bab sakit, itu kuasa Allah. Kita sebagai anak kena nasihat juga, tapi dia teringin sangat, jangan halang lah, bagi je lah kan. Cari jalan kurangkan gula ke dalam air tu kan. Macam mana pun kita buat juga. Sebagai anak, kita jangan mengomel, apa mana boleh ni ayah. Kita rampai gelas dia, rampai tertarik dia. Itu derhaka. Tak usah, bukan nak derhaka lawan apa, tapi dia gula bahaya ni, tak sihat ni. Tak. Dia teringin. Kata Abdullah bin Zubair bin Awam, sahabat Nabi, kata maksud kena rendah diri salah satunya adalah kamu jangan mandai-mandai nak halang apa yang dia teringin. Kalau yang dia teringin tu benda halal lah, cuma mungkin kita nampak bahaya, tak apa bagi juga, biarlah. Kita doa, ya Allah, mudah-mudahan sihat, mudah-mudahan dia selamat. Itu je lah. Orang lain boleh halang. Abang dia datang, oi apa aku tengok makan, tu tak apa, biar abang dia cakap. Kita sebagai anak jangan. Ataupun kita rasa nak tegur ni, tapi takut dia terguris, kita pergi suruh orang lain cakap, tu tak apa. Suruh abang dia lah, pak saudara kita pergi cakap, supaya jangan daripada mulut kita, takut itu sudah dikira derhaka. Wal'iyadzubillah. Akan datang hadis yang panjang tadi, kisah tentang tu, nasihat Abdullah bin Umar, supaya jangan kita cara jalan kau nak dapat redha dia, buat apa yang dia nak, apa yang dia suka. Tapi benda yang bab hukum hakam halal haram kena jagalah. Kalau dia suka benda haram, tak boleh lah tu kan. Jadi itulah, kita berhenti kat situ. Akan datang saya baca sekali lagi tentang hadis yang panjang saya kata tadi, tentang kena layan permintaan dia, kehendak dia, dan jangan menghalang apa yang dia nak, supaya kita dapat redanya, insya-Allah. Wallahu alam. Ada soalan kan? Masa dah cukup, tak apalah. Kemudian waktu yang lain, masa yang lain, ada peluang yang lain, kita akan teruskan lagi ni. Kalau ada soalan boleh teruskan, soalan catat dan sebagainya.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi. Allah barik lana fi hadzal yawm, barik lana fi jam'ina hadza wa barik lana fi qira'atina hadhihi waj'al hujjatan lana la 'alaina waj'alhu shafi'an lana yawmal qiyamah. Ya Aziz ya Ghaffar ya Arhamar Rahimin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Rabbana Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jaddatina warhamhum kama rabbawna sighara ya akramal akramin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.